Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu ayuh kita bina pagar keselamatan. Di mana dalam video ini kita akan belajar pertama, menghasilkan sambungan perkakasan. Kedua, memindahkan pengatur caraan pada perkakasan dan menguji kefusiannya. Dan yang ketiga adalah membentangkan pengatur caraan. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 6.4. Pembangunan atur cara dalam mikro pengawal. Manakala standard pembelajaran kita adalah 6.4.5. Menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. 6.4.6. Memindahkan atur cara yang telah dibina pada perkakasan dan menguji kefungsiannya. 6.4.7. Membentangkan atur cara yang telah dihasilkan. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PTPC, murid akan dapat pertama, menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Kedua, memindahkan atur cara yang telah dibina pada perkakasan dan menguji kefungsiannya. Ketiga, membentangkan atur cara yang telah dihasilkan. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan seperti dalam buku teks. Kedua, murid berjaya memindahkan atur cara yang telah dibina pada perkakasan dan menguji kefungsiannya. Ketiga, murid berjaya membentangkan atur cara yang telah dihasilkan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Ini adalah aktiviti pertama kita, di mana kita akan menghasilkan sambungan perkakasan. Jadi, mari kita mengikuti langkah-langkah menghasilkan sambungan perkakasan projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan. Lita bergambar pagar keselamatan. Ini adalah contoh pemasangan projek pagar keselamatan menggunakan papan mikro pengawal mikro B. Inilah projek pagar keselamatan yang akan kita hasilkan. Jadi, komponen elektronik projek yang kita perlukan adalah satu unit pembas. Ini dia, satu unit pembas. Ia akan mengeluarkan bunyi. Kemudian, kita perlukan 2 unit LED, merah dan hijau. Ini dia, 2 unit LED, merah dan hijau. Ia akan mengeluarkan cahaya. Kemudian, satu motor servo. Ini dia, satu motor servo. Inilah yang akan menggerakkan pagar, sama ada terbuka ataupun tertutup. Kemudian seterusnya adalah bahan projek di mana kita perlukan satu unit papan reka. Ini dia satu unit papan reka berbentuk segi 4 tepat. Kemudian kita perlukan 9 unit wayar. Ini dia 9 unit wayar di mana akan menyambungkan setiap komponen elektronik. Kemudian kita perlukan 4 klip buaya di mana digunakan untuk mengepit setiap komponen elektronik untuk disambungkan dengan wayar. Kemudian kita perlukan 4 unit bateri AA 1.5 volt dan pemegang. Ini dia 4 unit bateri AA 1.5 volt dan pemegang. Kemudian kita perlukan 2 unit bateri AAA 1.5 volt dan pemegang. Ini dia. 2 unit bateri AAA 1.5 volt dan pemegang.
Namun begitu, cikgu akan melakukan sedikit pengubahsuaian pada projek kita kerana cikgu tidak mencukupi beberapa komponen elektronik dan juga bahan untuk projek kita. Jadi kita hanya akan menggunakan satu sahaja unit LED, iaitu LED berwarna merah. Jadi LED berwarna hijau kita tidak akan gunakan. Kemudian cikgu juga tiada satu unit papan reka, di mana cikgu menggantikan satu unit papan reka ini dengan dua batang sudu, di mana satu batang sudu untuk terminal positif dan satu lagi batang sudu untuk terminal negatif. Kemudian cikgu juga akan mengasingkan 9 unit wayar ini, di mana wayar berwarna hijau cikgu akan gunakan sebagai sambungan positif, manakala wayar berwarna merah cikgu akan gunakan untuk sambungan negatif, serta wayar berwarna putih untuk sambungan data. Jadi, mari kita lakukan aktiviti pertama kita, iaitu pemasangan projek pagar keselamatan menggunakan papan mikro pengawal mikrobit untuk menghasilkan pagar keselamatan. Baiklah, mula-mula kamu perlu sediakan komponen elektronik dan juga bahan bagi penyambungan perkakasan projek reka bentuk pengaturcaraan pagar keselamatan, di mana kita perlukan satu papan mikro pengawal mikrobit, satu unit pembas, satu unit LED berwarna merah, 4 unit wayar klip buaya berwarna hijau untuk sambungan positif, 4 unit wayar klip buaya berwarna merah untuk sambungan negatif, 2 unit wayar klip buaya berwarna putih untuk sambungan data, dan 2 sudu besi. Ini adalah untuk menggantikan papan reka kerana cikgu tiada papan reka. Jadi satu sudu untuk terminal positif dan satu lagi sudu untuk terminal negatif. Kemudian kita perlukan servo. Seterusnya adalah pemegang bateri. Untuk memegang bateri, 4 unit bateri AA 1.5V dan 2 unit bateri AAA 1.5V, serta yang terakhir kita perlukan adalah kabel sambungan USB. Jadi setelah selesai kita menyediakan komponen elektronik dan juga bahan, kita alih komponen elektronik dan juga bahan ni ke tepi dahulu kerana kita perlukan satu ruang untuk kita bekerja lah. Jadi mari kita alih dahulu. Jadi pastikan kamu mempunyai satu ruang bekerja yang selesa dan selamat supaya kita dapat mengelaklah daripada berlaku sebarang kemalangan yang tidak kita inginkan. Kemudian kita perlu susun dahulu terminal positif dan terminal negatif, di mana yang bahagian bawah sini adalah terminal negatif dan bahagian atas sini adalah terminal positif. Kemudian kita meletakkan papan mikro pengawal kita di tengah-tengah. Seterusnya kita ambil satu LED berwarna merah dan satu wayar klip buaya berwarna hijau, di mana klip buaya berwarna hijau ini bermaksud sambungan yang positif. Jadi kita perlu sambung pada kaki LED berwarna merah yang positif. Macam mana nak tahu kaki LED merah yang positif? Kamu boleh tengok kaki mana yang panjang. Kaki yang panjang itu adalah yang positif, manakala kaki yang pendek itu adalah yang negatif. Jadi sambungkan wayar klip buaya berwarna hijau pada kaki positif, iaitu kaki LED yang panjang. Kemudian ambil satu lagi wayar klip buaya berwarna merah, iaitu untuk sambungan negatif. Kita sambungkan pada kaki negatif LED ni, iaitu kaki yang pendek. Okey. Jadi kita dah sambung. Kita letak dahulu dekat tepi ni, di mana sambungan yang
berwarna merah kita sambungkan pada terminal negatif, dan sambungan yang berwarna hijau ini kita letak pada papan mikro pengawal pada pin nombor 2. Ada tulis dekat papan mikro pengawal ni nombor 2. Jadi kita kepit dia dekat sini. Okey. Kemudian selesai untuk LED berwarna merah. Kemudian kita pergi pula kepada pembas, di mana sama juga seperti LED berwarna merah ini, kita perlu ambil satu wayar klip buaya berwarna hijau dan kita sambungkan pada kaki positif. Macam mana nak tahu kaki positif untuk pembas adalah dekat atas pembas dia ada simbol positif ataupun simbol tambah. Jadi kita sambungkan kaki positif pembas dengan wayar klip buaya berwarna hijau, dan sama juga kita ambil satu lagi wayar klip buaya berwarna merah untuk sambungan negatif. Kita sambungkan pada kaki yang satu lagi, iaitu kaki negatif lah. Jadi kita letak pembas ni dekat tepi, dan wayar klip buaya berwarna merah ni kita sambungkan pada terminal negatif, dan wayar klip buaya berwarna hijau untuk pembas ni pula kita sambung pada pin kosong pada papan mikro pengawal, di mana ada tulis kosong dekat sini. Jadi kita kepitkan dia dekat sini untuk wayar klip buaya berwarna hijau ni. Okey, pastikan sambungan kamu ni betul-betul ketat dan juga betul lah. Okey, setelah selesai untuk pembas, barulah kita bergerak kepada servo pula. Ini adalah servo. Servo ni dia ada 3 wayar, di mana satu wayar berwarna oranye. Wayar yang berwarna oranye ni adalah wayar data, manakala satu lagi wayar adalah berwarna merah. Ini adalah wayar kuasa, dan satu lagi wayar adalah berwarna coklat, di mana wayar coklat ni adalah wayar negatif. Jadi kita sambungkan wayar pada servo ni dengan sambungan wayar male to male. Ni wayar male to male, di mana kita sambungkan ikut warna. Oranye dengan oranye, merah dengan merah, coklat dengan coklat. Okey, sambungkan dengan berhati-hati, takut batang besi penyambungan dia patah, kerana batang besi penyambungan dia adalah halus. Okey, setelah selesai sambung, servo ni kita letak dekat belah tepi sini pula, di mana kita ambil wayar berwarna putih, iaitu wayar klip buaya berwarna putih untuk sambungan data, di mana kita sambungkan dengan wayar berwarna oranye. Okey, sambungkan dengan wayar berwarna oranye. Dan wayar klip buaya berwarna putih satu lagi ni kita sambungkan pada pin nombor 1 pada papan mikro pengawal. Ada tulis nombor 1 dekat sini. Jadi kita sambungkan dengan, kita kepitkan wayar klip buaya ni pada pin nombor 1. Okey, selesai. Kemudian untuk wayar yang warna merah ni kita ambil pula wayar klip buaya berwarna hijau untuk sambungan positif, di mana kita sambungkan wayar berwarna hijau ni dengan wayar berwarna merah di servo, dan kita sambungkan sebelah lagi wayar klip buaya berwarna hijau ni pada terminal positif. Okey, wayar ni terlalu panjang, jadi kamu perlu susun dengan elok supaya tidak menghalang kerja-kerja kamu. Kemudian kita pergi pula kepada wayar berwarna coklat. Jadi wayar berwarna coklat ni kita menggunakan wayar klip buaya berwarna merah. Jadi kita sambungkan
wayar klip buaya berwarna merah ni pada wayar berwarna koko servo ni. Kemudian kita sambungkan pada terminal negatif. Yang sebelah lagi ni kita sambung pada terminal negatif. Okey, setelah selesai, kita ambil satu lagi wayar berwarna putih, wayar klip buaya berwarna putih. Kita sambungkan pada pin GND, iaitu ground, pada papan mikro pengawal ni, iaitu pada hujung dia ada tulis pin GND. Jadi kita sambung, kita kepitkan wayar klip buaya ni pada pin GND ni. Okey, dan satu lagi wayar ni kita sambungkan pada terminal negatif. Okey, kemudian kita ambil pemegang bateri ni, di mana kita ambil wayar klip buaya berwarna hijau untuk sambungan positif. Kita sambungkan dengan wayar berwarna merah pada pemegang bateri, di mana wayar berwarna merah pada pemegang bateri ni bermaksud wayar ni adalah wayar positif. Jadi kita sambungkan wayar merah pada pemegang bateri dengan wayar klip buaya berwarna hijau, dan kita sambungkan satu lagi wayar klip buaya ni dengan terminal positif. Okey, jadi kita ambil pula satu lagi wayar klip buaya berwarna merah, kita sambungkan dengan wayar pemegang bateri yang berwarna hitam. Okey, ini wayar bateri berwarna hitam ni maksud dia ini adalah wayar negatif. Jadi kita sambung wayar hitam pemegang bateri dengan wayar klip buaya berwarna merah, dan satu lagi sambungan dia kita sambungkan pada terminal negatif. Okey, jadi setelah selesai, kita ambil pula pemegang bateri yang satu lagi ni, yang perlu mengisi 2 unit bateri saja. Kita sambungkan pada papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal ni ada sambungan baterinya yang tersendiri, jadi kamu perlu sambung mengikut arah yang betul. Okey, pastikan kamu menyambungnya dengan ketat dan betul, dan sambungan bateri ni cikgu letak dekat bahagian belah atas ni. Okey, jadi setelah selesai, kita masukkan bateri. Pastikan kamu memasukkan bateri pada kutub yang betul. Bateri yang positif kamu sambung pada kutub yang positif, dan bateri yang negatif kamu sambungkan pada kutub yang negatif. Jadi selesai kita menyambung perkakasan bagi projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan. Pastikan kamu menyambungnya dengan betul dan kemas. Kemudian perkara terakhir yang perlu kamu buat adalah kamu perlu memeriksa setiap sambungan tu adalah betul dan kemas. Pastikan ia betul-betul bersentuhan antara satu sama lain. Okey, kita semak dahulu LED berwarna merah. Sambungannya adalah ketat dan betul. Pembas ketat dan betul sambungannya. Kemudian kita pergi pula kepada servo. Okey, sambungannya adalah betul, di mana wayar yang berwarna oranye bersambung dengan wayar klip buaya berwarna putih, dan wayar berwarna merah bersambung dengan wayar klip buaya berwarna hijau, dan wayar coklat bersambung dengan wayar klip buaya berwarna merah.
Kemudian pastikan sambungan bateri juga adalah betul dan kemas. Dan sambungan pada pin juga pastikan betul dan ketat. Okey. Jadi setelah kamu semak, barulah kita dapat pergi kepada langkah yang seterusnya. Ini pula adalah aktiviti yang kedua, iaitu memindahkan pengatur caraan pada perkakasan dan menguji kefusiannya. Jadi, mari kita mengikuti langkah-langkah memindahkan pengatur caraan pada perkakasan dan menguji kefusian projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan. Jadi, untuk memindahkan pengatur caraan pada perkakasan, kita perlukan laptop ataupun komputer. Kemudian kita perlukan kabel sambungan USB serta papan mikro pengawal microbit kita tadi. Ini telah cikgu tanggalkan sambungannya daripada projek kita tadi. Jadi, kita ambil kabel sambungan USB ni dengan kepala yang kecil ni kita sambungkan pada papan mikro pengawal kita. Kemudian kepala USB yang besar ni kita sambungkan pada komputer. Jadi lampu akan menyala. Jadi ini bermaksud sambungan kamu ini adalah betul. Kemudian baru kita pindahkan pengatur caraan daripada komputer ke dalam papan mikro pengawal kita. Jadi setelah selesai kita menyambungkan papan mikro pengawal microbit kita dengan komputer, barulah kita dapat memindahkan pengatur caraan pada perkakasan. Terdapat beberapa kaedah yang akan cikgu tunjukkan, tetapi sebelum itu kita perlu mengubah atur cara yang telah kita buat ini pada pembelajaran yang lepas kerana kita ada melakukan sedikit pengubahsuaian pada projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan kita tadi. Jadi kita akan memadam dan mengubah beberapa nilai pada blok. Jadi pada set blok on start ni, di mana blok digital right pin P1 to 1, kita ubah pin 1 ini kepada pin 2 dan nilai 1 ini kepada 0. Kemudian pada set blok on button A press ini, digital right pin P1 to 0 ini kita padam. Bagaimana nak padam? Kita klik kanan. Kemudian kita klik delete block. Seterusnya untuk blok digital right pin P2 to 1 ini kita biarkan. Kemudian set servo P0 angle to 90 ini kita tukarkan P0 ini kepada P1. Kemudian nilai 90 ini kita tukarkan kepada 180. Kenapa cikgu tukarkan kepada nilai 180? Kerana servo cikgu tidak dapat berfungsi bawah daripada nilai 90. Jadi cikgu terpaksa menggunakan nilai lebih daripada 90. Kemudian untuk blok playtone middle C for 4 bit darab 2.5 ini kita biarkan. Kemudian blok digital right pin P1 to 1 ini kita padam. Kita klik kanan. Kemudian kita klik delete block. Kemudian untuk blok digital right pin P2 to 0 ini kita biarkan. Kemudian untuk blok set servo P0 angle to 0 ini kita tukarkan P0 kepada P1. Dan nilai 0 ini kita tukarkan kepada 90. Ini bermaksud servo akan menutup pagar pada nilai 90 manakala servo akan membuka pagar pada nilai 180. Jadi bagaimana projek kita akan berfungsi adalah apabila kita masukkan bateri, tiada apa-apa yang akan bergerak. Kerana pin 2 digunakan untuk LED, P1 digunakan untuk servo dan P0 tadi kita gunakan untuk buzzer.
Jadi apabila kita masukkan bateri, tiada apa-apa yang bergerak. Kemudian apabila kita tekan button A, barulah LED merah pada pin 2 ini akan menyala. Kemudian servo pada P1 ini akan membuka pagar. Kemudian buzzer akan berbunyi selama 10 saat. Setelah 10 saat, barulah LED pada P2 ini akan terpadam. Kemudian servo pada P1 tadi akan menutup pagar. Jadi begitulah bagaimana projek kita akan berjalan. Jadi kita boleh cuba dahulu melihat kefungsiannya di mana kita tekan sahaja button A ni. Baiklah, semua berfungsi, servo bergerak, LED merah pun bernyala, buzzer pun berbunyi. Jadi barulah kita boleh klik button download ni. Jadi klik saja button download ni untuk kita muat turun pengaturcaraan ini ke dalam komputer kita. Baiklah, setelah selesai muat turun, akan keluar paparan seperti ini, iaitu ia menulis download complete, di mana pengaturcaraan kita telah selesai dimuat turun ke dalam komputer kita. Jadi kita boleh klik done. Kemudian barulah kita pindahkan pengaturcaraan kita tadi ke dalam papan mikro pengawal. Jadi bagaimana kita nak memindahkan pengaturcaraan yang telah kita muat turun ke dalam komputer kepada perkakasan? Jadi kita perlu mencari dahulu fail pengaturcaraan tersebut. Untuk pengguna komputer sistem operasi Microsoft, paparan download mungkin ada dekat bawah, tapi cikgu menggunakan sistem operasi Apple. Jadi paparan download ada dekat atas. Jadi cikgu klik saja. Jadi ini adalah fail kita, microbit pagar keselamatan. Pastikan ada .hex. Jadi kita boleh right click dan kita klik show in finder. Jadi ini adalah fail kita. Pastikan namanya adalah betul, iaitu microbit pagar keselamatan .hex. Jadi ini adalah kaedah yang pertama untuk kita mencari fail. Kaedah yang kedua adalah kamu buka mana-mana fail, kemudian kamu lihat pada paparan di sebelah tepi ini dan kamu klik download. Kamu akan dibawa kepada lokasi untuk fail kamu inilah. Jadi untuk memindahkan fail ini ke dalam papan mikro pengawal microbit kamu, kamu boleh lihat dekat sini ada perkakasan papan mikro pengawal microbit kamu telah bersambung dengan komputer. Jadi kamu boleh klik dan tarik sahaja untuk pindahkan ke dalam papan mikro pengawal komputer kamu. Kemudian kamu perlu tunggu sehingga selesai. Jadi telah selesai. Ini adalah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kamu juga boleh klik kanan pada fail kamu. Kemudian kamu klik copy. Kamu klik copy. Kemudian kamu klik perkakasan papan mikro pengawal microbit yang telah bersambung dengan komputer kamu pada sebelah tepi ini. Kamu klik. Kemudian kamu klik kanan. Dekat mana-mana kamu boleh klik kanan. Kemudian kamu paste item. Jadi dia akan pindahkan. Kemudian dah selesai, barulah kamu boleh menanggalkan sambungan pada papan mikro pengawal kamu dengan komputer tadi dan kamu sambungkan semula pada projek reka bentuk pengaturcaraan pagar keselamatan kamu. Setelah selesai, barulah kita boleh tanggalkan sambungan pada papan mikro pengawal ini dan kita sambungkan papan mikro pengawal microbit ini pada projek kita semula untuk kita mengujinya. Baiklah, setelah selesai kita memindahkan data daripada komputer ke dalam papan mikro pengawal microbit kita, barulah kita dapat menguji kefungsiannya. Jadi mari kita menguji kefungsian projek reka bentuk pengaturcaraan pagar keselamatan kita. Jadi perkara yang perlu kamu perhatikan adalah kefungsian LED berwarna merah ini, kemudian kefungsian pembas,
kemudian kefungsian servo. Jadi pastikan kesemua komponen elektronik ini berfungsi mengikut arahan yang telah kita tetapkanlah tadi. Jadi mari kita tekan button A. Okey, cikgu tekan sekali lagi. Okey, nampaknya projek kita ini berjaya dan berjalan seperti yang kita rancang, di mana ketika kita menekan button A pada papan mikro pengawal ni, servo ini bergerak, kemudian lampu LED merah bernyala, kemudian pembas berbunyi. Jadi mari kita tekan button A ini sekali lagi. Okey, sekali lagi. Baiklah. Jadi kamu mungkin nampak sedikit berserabut ataupun tidak tersusun kerana terlalu banyak wayar-wayar yang berselirat. Jadi bagi menampakkan kejelasan bagaimana projek kita ni berjalan, cikgu buatkan satu kotak, iaitu menggunakan kotak kasut sahaja untuk menunjukkan bagaimana kereta masuk, pintu pagar terbuka apabila switch ditekan, dan di mana LED berwarna merah juga menyala dan pembas juga berbunyi. Kemudian cikgu gantikan batang plastik pada servo yang pendek ni dengan batang aiskrim. Jadi mari kita masukkan projek kita tadi yang dekat bawah ni ke dalam kotak ni. Okey. Pertama, pastikan kamu masukkan projek ni dengan berhati-hati supaya sambungan-sambungannya tidak lari ataupun tidak tercabutlah. Nanti mungkin akan ada ralat yang berlaku. Jadi mari kita masukkan Jadi cikgu harap kamu nampak dengan jelas bagaimana projek reka bentuk pengaturcaraan pagar keselamatan kita ni berfungsi. Jadi ini adalah servo, ini adalah LED berwarna merah, ini pula adalah pembas, dan ini pula adalah papan mikro pengawal microbit kita, di mana servo ini berfungsi sebagai pintu pagar, LED berwarna merah sebagai lampu amaran, kemudian pembas ini pula bertindak sebagai bunyi amaran, dan papan mikro pengawal ini pula berfungsi sebagai switch untuk membuka pagar ataupun menutup pagar. Jadi mari kita tengok sekali lagi bagaimana projek reka bentuk pengaturcaraan pagar keselamatan kita ini berfungsi. Jadi bila kita tekan switch, maknanya kita tekan button A ni, pintu pagar akan terbuka, maknanya servo akan mengangkat batang aiskrim ni ke atas untuk kereta boleh lalu, dan lampu LED berwarna merah ini bernyala bagi memberi amaran kepada pejalan kaki supaya tidak melintas, dan pembas juga mengeluarkan bunyi amaran supaya pejalan kaki untuk mengambil perhatian supaya tidak melintas semasa kereta melalui jalan ini. Jadi mari kita lihat sekali lagi bagaimana projek kita berfungsi.
Baiklah, kita ambil dari sudut yang berbeza pula. Baiklah, sekali lagi. Okey, dari sudut sini pula. Baiklah, cikgu harap kamu nampak dengan jelas bagaimana projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan kita ini berfungsi. Jadi kotak ini cikgu ambil saja kotak kasut dan cikgu tampal kertas, kemudian cikgu lukis, kemudian untuk meletakkan pembas, lampu LED, papan mikro pengawal mikrobit dan juga servo ni cikgu hanya menebuk lubang sahaja untuk memasukkan wayar ataupun kaki. Jadi ini kotak ini cikgu hanya buat untuk memberi kamu nampak dengan lebih jelas. Tapi yang penting adalah kamu faham bagaimana kita membuat sambungan. Sebab kalau cikgu tunjuk kamu sambungan yang kita buat ni memang kamu mungkin tak nampak dengan jelas. Jadi cikgu harap dengan kotak yang cikgu buat ni kamu nampak lebih jelas lah bagaimana projek kita berfungsi. Jadi mari kita lihat sekali lagi. Okey, maknanya projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan kita ini berfungsi dengan baik dan projek kita ini adalah berjaya. Ini adalah aktiviti yang ketiga, iaitu membentangkan pengatur caraan. Jadi, mari kita bentangkan projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan yang telah kita hasilkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mikael. Saya dari kelas 5 Naki. Saya telah menghasilkan projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan. Ini adalah projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan yang telah saya hasilkan. Saya menggunakan papan mikro pengawal mikrobit dan perisian pengatur caraan yang saya gunakan adalah MacCode. Komponen elektronik yang saya gunakan adalah satu unit servo, satu unit LED berwarna merah, satu unit pembas dan juga satu unit papan mikro pengawal mikrobit. Ini adalah bagaimana projek reka bentuk pengatur caraan pagar keselamatan saya berfungsi. Apabila saya menekan switch, pintu pagar akan terbuka, lampu LED berwarna merah akan menyala untuk memberi amaran kepada pejalan kaki, serta pembas juga akan berbunyi untuk memberi amaran kepada pejalan kaki. Jadi mari kita lihat sekali lagi bagaimana projek saya berfungsi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Maka dengan itu tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua dapatlah faham dan tahu bagaimana kita dapat menghasilkan pemasangan projek pagar keselamatan menggunakan papan mikro pengawal mikrobit, dan kemudian kita tahu dan faham bagaimana untuk memindahkan pengatur caraan pada perkakasan dan menguji kefusiannya, serta kita juga dapat tahu dan faham bagaimana untuk membentangkan pengatur caraan yang telah kita hasilkan. Jadi itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.